Okey, jom. Okey, matlamat saya adalah yang pertama sekali adalah supaya bila berdepan kalau soalan ini keluar dalam exam kita nanti, sama ada PPT ke, trial ke, apatah lagi SPM, kalau masuk kita ada idea untuk menjawab soalan ni. Okey, dengan cara yang paling bagus sekali lah supaya kita tidak buang masa. Okey, tajuk yang pertama adalah tajuk persamaan kuadratik. Kita buat. Okey, tajuk ini adalah satu tajuk yang sangat mudah sebenarnya. Okey, kita hanya perlu tangkap dia punya keyword-keyword sahaja. Alright? Okey. Dan topik ini tahun lepas SPM kita baru-baru ni masuk dalam exam. Dan soalannya agak sukar sikit. Masuk dalam bahagian C. Alright? Okey. Sekejap saya tengok sini contoh. Okey, siap. Okey, ni contoh soalan dia. Okey, alright. Okey, ni contoh soalan dia. Ni soalan dia. Soalan berbentuk begini. Bentuk gambar raja dalam bahagian C. Okey, alright. Sebuah roket dilepaskan, jatuh ke bawah ni dia kata, okey, apakah fungsi kuadratik yang gitu? Nyatakan apakah julat bagi A. Kemudian roket A itu sampai ke maksimum 5 cm dari 5 meter tanah, mendarat 8 meter dari titik pelancaran. Nyatakan koordinat titik maksimum. Okey, itu topik dia. Sangat simple soalan ni, tapi nampak macam agak sukar lah. Okay, kalau kita tak faham konsep asas. Okey, apa sekalipun, yang pertama sekali untuk topik ini, pertama sekali yang kita mesti faham bagaimana untuk menulis soalan tersebut ke dalam bentuk am. Ini paling penting kali. Bila nampak kata perkataan kuadratik, langkah pertama kita adalah kita mesti pandai tukar ayat bahasa ke, ayat gambar rajah ke, kepada soalan berbentuk am. Okey, apa dia bentuk am? Bentuk am adalah bentuk yang tulis macam ni. Okey, iaitu AX kuasa 2 tambah BX tambah C sama dengan kosong. Maksudnya kita susun persoalan tersebut, mula-mula yang ada kuasa 2, yang kedua lah yang ada huruf sahaja tanpa kuasa, dan yang ketiga lah yang ada angka sahaja, nombor sahaja. Tu. Inilah nama bentuk am. Dan bentuk am ni pula mestilah ditulis dalam bentuk yang paling ringkas sekali. Maksudnya paling mudah sekali lah. Kita perlu permudahkan, kecilkan, tu wajib ada. Alright? Tak buat begitu, risiko hilang markah free lah satu. Okay, alright? Okay, kemudian sampai start ni kan, pastikan sebutan ini berada sebagai satu sebutan yang paling ringkas, paling mudah. Contoh katakanlah dia ada 2x kuasa 2 tambah 4x kuasa 2 tambah 8. Semua tu masih boleh dikecilkan lagi dengan 2. Pastikan dikecilkan. Tak kecilkan, hilang markah 1. Rugilah walaupun 1 markah. Okay. Kemudian, dah dapat yang ini, kita guna kalkulator kita. Buatlah satu soalan. Okay. Dapatkan jawapan dulu. Okay. Dapatkan jawapan dahulu. Dan jawapan ini kita gunakan kalkulator saja untuk mempercepatkan pengiraan kita. Sebab jalan kerjanya tidaklah perlu ditunjukkan. Jadi guna kalkulator, manfaatkan dia. Dapatkan jawapan terlebih dahulu. Kemudian dah dapat jawapan, pastikan sebelum jawapan adalah 2 kurungan ini. Okay, di mana kurungan ini wajib tunjuk sebelum jawapan dan wajib berada dalam bentuk nombor bulat. Tidak boleh ada pecahan-pecahan. Ada pecahan saja, markah hilang 2. Okay, alright. Okay, soalan kita ada 3 jenis bentuk. Bentuk yang pertama diberikan direct kepada kita. Contoh soalan gini, nombor 1. Selesaikan dia kata. Okay. Bila sebut selesaikan, wajib ada jalan kerja. Sebab markah pun banyak, 4. Maksudnya kalau 4 markah, maksudnya paling-paling kurang kena ada 2 jalan kerja. Itu paling kurang. Okay, kalau kurang lagi memang tak ada markah lah. Hilang markah banyak lah. Okay, bisa kata selesaikan, yang ini kata. Okay, ni soalan dia. Okay, sekarang soalan ini, step pertama kita adalah mesti tulis ke bentuk am. Maksudnya ada kuasa 2, tak ada kuasa, nombor sekosong. Okay. Soalan ni kata apa? Soalan ni kata 6. Okay, saya tulis balik. H kuasa 2. Okay, kemudian tolak 5 sama dengan 15 tolak 26H. Okay, ini soalan dia. Okay, alright. Kita tengok soalan. Yang ini dia ada bentuk kuasa 2. Yang ini dia bentuk nombor sahaja 5. Okay. Yang ini pula nombor sahaja 15. Ini pula yang ada huruf sahaja
Okey, sekarang kita tengok. Susunan dia tunggang terbalik. Patut mesti ada kuning, biru, hijau. Tapi dekat sini dia ada kuning, hijau, hijau, biru. Dia susun tidak ikut urutan. Dan tidak ada pula hujung kosong. Maksudnya ini bentuk belum betul lagi. Okey, jadi untuk markah yang pertama, mesti tulis bentuk kuning, biru, hijau sama dengan kosong. Jadi dekat sini, okey, pastikan yang kuasa 2 tu sentiasa positif. Ini penting. Jadi dekat situ 6H sudah positif. Maka nombor ini kita kekalkan. Okey, so apa jadi? Okey, yang sebelah kanan kita akan pindahkan ke sebelah kiri. Supaya di kanan akan tinggal kosong saja. Kenapa pindah ke sebelah kanan? Kerana sebelah kiri tu dia punya kuasa 2 tu sudah positif. So bila kita pindah sahaja, lepas sama dengan, kita kena ingat, simbol akan bertukar. Okay? Lepas sama dengannya, simbol akan bertukar. Jadi 26H negatif, dia akan jadi 26H positif. Ingat tu. Bertukar tempat saja, lepas sama dengan, simbol akan bertukar. Yang ini pula, dia tak lepas sama dengan. Hanya tolak ke tepi saja. So simbol yang masih kekal, tolak 5. Tapi yang ini, dia ada sebelah kanan, kita pindahkan selepas sama dengan, maka simbol akan bertukar, menjadilah dia negatif 15. Okay, ingat so pastikan yang ni mahir. Silap pemindahan, awak dapat jawapan salah lah. Okey, jadi bila semua dah dipindah, maka di kanan sama dengan kosong. Okey, dari segi susunan, kuning, biru, hijau, merah. Nampak sudah betul. Tetapi belum betul lagi kerana di sini ada 2 hijau. Dia mesti ada 1 kuning, 1 biru, 1 hijau saja. So di sini ada 2 hijau. Maksudnya bentuk ini pun masih belum lagi bentuk am. Jadi apa nak buat? Okey, selesaikan yang hijau tu. Okey. Yang hijau tu kita kena hati-hati kerana apa? Hijau yang pertama negatif 5, hijau kedua negatif 15. Kalau takut silap, ambil kalkulator, masukkan ikut situ. Hijau yang pertama negatif 5. Okey, masukkan negatif 5. Hijau yang kedua negatif 15. Negatif 15. Ikut gitu. Dapat jawapan, okey. Negatif 5 dengan negatif 15. Okey. Dapat jawapan. Sekejap. Alamak, start klik lagi sekejap. Shift mode clear. Okey. Negatif 5. Okey. Tolak dengan 15. Okey. Dapat jawapan. Kenapa saya error? Ya. Negatif 5 tolak 15. Okey. Dapat negatif 20. Okey. Kalau gunakan kereta. Okey. Kita ikut je tu. Dia kata tolak 5 dan tolak 15. So akan dapat tolak 20. Okey. Itu kalau gunakan kereta. Tapi kalau kita dah mahir lagi bagus. Okey. Bila simbol sama, simbol tersebut dikekalkan, nombornya ditambahkan. Jadi 5 tambah 15 jadi 20. Itu kalau kita buat secara manual lah. Tanpa gunakan kereta, kita congak saja. Okey. Kacau. Okey, alright. Dapat gini. Kalau simbol sama, ikut simbol nombor tambah. Itu penting dia. Okey. Jadi kat sini, kalau simbol sama, okey, saya buat nota sikit, simbol sama, okey, ikut simbol. Kita ikut simbol dan nombornya tambah. Dan nombor ditambahkan. Okey, itu clue dia. Alright, kalau simbol sama, kita ikut dia punya simbol dan nombornya akan ditambahkan sahaja. Okey, alright. Itu dia. Okey, pastikan ingat tu. Tapi kalau takut silap, just guna kalkulator sahaja, tekanlah kalkulator, ikut betul-betul dia. Okey, sekarang bila ada 1 kuning, 1 biru, 1 hijau, sama dengan kosong, ini baru dapat markah yang pertama. Gitu. Okey, markah pertama. Atas tu buatlah soalan panjang kali pun tidak ada markah. Okey, dah sampai sini kita nampak 6H kuasa 2, 26H dan 20. Semua nombor positif. Semua nombor genap. Maksud nombor-nombor ini boleh dipermudahkan. Jadi pastikan dipermudahkan. Okey, tetapi dia tak ada markah. Kalau takut nak permudahkan, tak apa. Tinggal juga tak apa. Okey. Sampai sini kita laju dulu. Kita guna kalkulator.
Okey, kita guna kereta. Jangan susah hati. Kita gunakan kereta sahaja untuk mempercepatkan penggunaan kita. Okey, macam mana nak buat? Begini. Ambil kereta kita, tekanlah kereta kita, mod, mod, mod. Okey, bagi yang belum mahir lagi, ini ya. Okey, so bagi yang belum mahir lagi, yang sekolah tahfiz ke, yang selama ni hafal Quran je kan, tiba-tiba apa, nak belajar balik SPM ni. Okey, alright. So, tekan mod 3 kali. Okey, tekan mod 3 kali. Kalkulator kita tu, okey, ni. Mod, mod, mod. Okey, nampak EQN. Tekan EQN. Okey, nampak EQN, tekan nombor 1. Okey, nampak EQN, tekan nombor 1. Dan nampak unknown. Okey, nampak unknown. Okey, nampak unknown. Okey, dia kat soalan bagi betul. Okey, nampak unknown. Okey, jangan tekan unknown tu. Tekan simbol sebelah kanan. Okey, tekan simbol tengah-tengah ni, tekan sebelah kanan, cari degree. Okey, cari degree. Dan oleh sebab kuasa tertingginya 2, maka kita tekanlah degree 2. Okey, tekan cari degree, tekan nombor 2. Dan kalkulator kita akan minta 3 benda. A, apa dia kata. B, apa dia. Dan C, apa dia. Okey, bila tekan degree 2, kita minta A, tanda soal. Apa dia? A ni lah nombor pada kotak kuning. Kita nampak angka 6. Letak 6 sama dengan. Kita ikut nombor kotak kuning. Itu merujuk kepada yang A. Okey, yang B pula rujuk kotak yang biru. 26 sama dengan. Okey, biru yang ini. 26 sama dengan. Okey, kotak dia minta kita tekan ni 6 sama dengan. Okey, biru. 26 sama dengan. Okey, minta C pula. C yang hijau. Ada tolak, kita buat simbol negatif lah. Negatif 20. Gitu. Okey, masukkan negatif 20. Bila tolak, buat simbol negatif 20. Okey, tekan sama dengan. Okey, masukkan negatif 20, tekan sama dengan. Okey, kalkulator akan bagi kita 2 jawapan. Okey, kalau jawapan bentuk pecahan begini, bentuk perpuluhan begini, kita tekan simbol ABC. Okey, bila kita simbol gitu, tekan simbol ABC. Okey, dekat skrin kita tu, ada nombor macam ni. Dia simbol, dia ada A, bila dia ada B dengan C. Tu. Okey, kita tu akan nampak ni ada ni. A, B, C. Tekan je ini. Pastikan jawapan kita dalam bentuk pecahan tak wajar. So, jadilah 2/3. Okey, tekan ABC ni, maka kalau dia tekan ABC gini, okey, jawapan pertama akan bagi X yang pertama, dia akan bagi, kini soalan lah. Okey, X yang pertama, dia akan beri kepada kita ialah 0.666. Okey, so kita tekan ABC, kalkulator akan bagi kepada kita jawapan yang pertama adalah 2/3. Okey, kalkulator akan bagi kepada kita 2/3. Okey, itu jawapan dia. 2/3. Okey, kita tekan pula kalkulator kita lagi. Okey, tekan kalkulator kita lagi. Alright. Yang kedua tekan sama dengan lagi. Ada pula 5. Okey, tekan sama dengan pula lepas tu. Okey, tekan sama dengan. Jika bagi kepada kita X yang kedua adalah negatif 5. Jika bagi X yang kedua adalah negatif 5. Gitu. Ini kalkulator beri. Alright. Yang pertama dia bagi 0.66 tu, tekan ABC. Yang ini akan bagi kepada kita terus negatif 5. Gitu. Alright. So inilah jawapan dia. Okay. Satu yang ini. Satu lagi yang ini. 2 jawapan. So jawapan tu letak kat sini. Okey, ingat. Kalkulator kita sentiasa beri jawapan X sahaja. Kita jangan tulis X. Kalau tulis X, hilang maka percuma je. Sebab apa? Sebab soalan kita ialah huruf H. Kalkulator sentiasa bagi huruf X. Pastikan jawapan kita ikut soalan. Jadi, jawapan kita yang pertama ialah H. H. Okey. Sama dengan, yang pertama adalah negatif 2/3. Ini jawapan pertama. Dan komakan H yang kedua kita adalah negatif 5. Masukkan. Ikut soalan. Inilah jawapan yang diberikan oleh kalkulator.
Tapi sebelum buat yang ini, pastikan ada satu lagi step kerja. Okay. Yang ini dia 2 markah. Tetapi 2 markah ini hanya akan dapat kalau di atas ni ada 2 kurungan. Tak ada 2 kurungan ni, maka markah hilang 2. Okay, maksudnya yang ini wajib tunjuk untuk markah yang kedua dan yang ini pula untuk markah yang ketiga, keempat. So, apa nak buat? Okay. Apa nak buat? Jawapan yang pertama tu H2/3. Kalau ada bentuk pecahan, yang di bawah kita naikkan letak sebelah huruf H. Itu cara dia. Jadi kat sini 3H. Kalau jawapan kita positif, dalam kurungan bertukar simbol. Tolak 2. Begitu. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, H tolak 5. Tak ada pecahan. Tulis H sahaja. Jawapan kita negatif, dalam kurungan jadi positif 5. Macam itu. Siap. Okay. Jadi pastikan yang ini ada. Okay. Yang ini ada untuk markah. Alright. Pastikan yang ini pun ada. Okay. Wajib ada semua ini. Tak ada, maka kita akan hilang markah 2. Okay. So, pastikan 2 ni tulis. Sebelum buat jawapan, pastikan tulis gini dan sama dengan kosong. Dan satu lagi. Di sini, kalau kita buat jawapan begini, kita hanya akan dapat 3 markah sahaja. Kenapa? Kita ingat ya. Di sini, kalau buat macam ni, markah dapat 3 sahaja. Sedangkan markah penuh 4. Kenapa? Kena ingat sini. Yang kurungan ini, okay, ini ingatan. Okay, yang kurungan ini, kena ingat. Pastikan bila dikembangkan, kena ingat. Okay, kurungan ini, bila kita kembangkan, okay, bila dikembangkan, mesti dapat sama dengan yang ke atas tu. Mesti sama dengan yang bentuk am tu. Tak sama, maka hilang markah 1. Okay. Kurungan ni 3H kali H. Sepatutnya dapat 3H square. Sedangkan atas ni 6H square. Tak sama. Jadi apa kena buat? Okay. Jadi dekat sini kita sikit nota sini ya. Okay, alright, sini nota. Okay, soalan kata 3H tolak 2 kurungkan dengan H tambah 5. Okay. Bila kita kembangkan yang ni cukup lah. Jadi saya cukup. Yang ini dia kata 3H. Okay. Yang ini dia kata 3H. Yang ini dia kata H sahaja. Okay. Bila 3H darab H, dia akan dapat 3H kuasa 2. 3H kuasa 2. Itu kita dapat bila kita kembangkan. Kacau betul. Alright, gini. Okay, 3H kuasa 2. Okay, sedangkan jawapan kita adalah 6H kuasa 2. Jadi ini bermaksud bentuk am kita ni walaupun dapat markah tapi bawah ni belum dapat markah penuh. Kerana saya kata tadi, yang kurungan itu bila dikembangkan wajib dapat sama macam dekat atas. Ini bermaksud 6H ni pastikan jadi 3H square. Jadi daripada 6 dari 3 bermaksud nombor yang ini semua ni perlu dibahagikan dengan 2. Supaya 6 bahagi 2 dapat 3. Jadi semua nombor itu bahagi 2. 26 bahagi 2 dapat 13. 20 bahagi 2 dapat 10. Yang ini wajib tunjuk. Okay. Yang ini wajib tunjuk. Okay. Tetapi tiada markah. Okay. Tak tunjuk, hilang markah yang bawah tu. So yang ini wajib tunjuk walaupun dia tiada markah. Okay, ingat kenapa? Kerana dalam kurungan itu bila dikembangkan mesti sama nilai dengan bentuk am. Itu kena ingat. Okay, alright. Apa sekalipun, kalaulah soalan bagi bentuk begini, dia adalah bonus kepada kita. Sebab teramatlah senang kalau keluar dalam exam. Sebab apa? Sebab soalan bagi direct dah. Okay. Contoh yang kedua.
Okey, dia punya soalan macam ni. Saya copy balik sini. Okey, soalan kata M tambah 2 dikuasaduakan tolak 7 sama dengan 2M. Okey, kita tengok dekat sini. Tengok sini nampak sini. Okey. Yang ini ada kuasa 2. Tapi dia bentuk kurungan. Okey, sedangkan bentuk am ni dia tak ada kurungan apa-apa. Jadi ini bermaksud yang kurungan ini pertama sekali kita mesti kembangkan terlebih dahulu. Kena kembangkan terlebih dahulu. Okey, berapa kali? 2 kali kembangnya sebab dia ada kuasa 2. So langkah pertama kita tulis sini. Tetapi ingat, dia tiada markah. Maksudnya tak tunjuk tak apa. Tapi kalau kita tak tunjuk, kita tak dapat jawapan. Nak tak nak, terpaksalah tunjukkan. Yang ini darabnya 2 kali. Kemudian sambung, tolak 7 sama dengan 2M. Tiada markah. Okey, kemudian bila ada 2 kurungan, kita akan buat 4 pergerakan operasi darab. Okey, bila 2 kurungan akan melibatkan 4 pergerakan operasi darab. Okey, yang pertama sekali. Yang mana satu? Yang pertama sekali yang ini. Ya, saya tunjuk sikit. Okey. Yang pertama sekali yang ini. Okey. Yang biru itu didarabkan dengan yang hijau. Tu langkah pertama kita. Yang biru darab dengan yang hijau. Tu step pertama kita. Biru darab hijau. Bila ada 2 kurungan, mesti ada 4 pergerakan. Pergerakan pertama, biru darab dengan hijau. Apa jadi? Jadilah M kuasa 2. M kali M dapatlah M kuasa 2. Okey. Itu yang pertama. M kuasa 2. Untuk yang pertama tu. Okey, yang kedua. Biru dengan warna pink. Okey, garisan yang ni pula. Yang pertama tu yang ni. Okey. Wajib tunjuklah yang ni. Okey, kembangkan ni. Okey, wajib tunjuk gini. Okey, kemudian yang kedua. Okey, biru dengan pink. Okey, anak panah yang berwarna biru tu. Okey, anak panah yang berwarna biru tu. Simbol dua-dua positif. Maka simbol samalah positif. 2 kali M dapatlah 2M. Gitu. Okey, ini untuk yang berwarna anak panah berwarna biru tu. Okey, yang ketiga. Okey, yang bawahnya pula. Okey, yang kotak merah, okey, tulisan merah pula. Okey, yang merah ni pula iaitu yang pertama adalah merah dengan hijau. Yang ni. Okey. So, simbol sama. Tambahlah. Tambah dengan 2 kali M dapat 2M. Okey, itu adalah gerakan yang ketiga yang berwarna hitam. Dan seterusnya yang keempat, okey, yang keempat yang inilah. Okey. Merah dengan warna pink. Okey, apa jawapan dia? Okey, so 2 kali 2 simbol sama jadi tambah 2 darab 2 akan dapat 4. Itu jawapan dia. Okey. So bila kita buat macam ni, sambung lagi lepas tu. Sambung lagi. Tolak 7. Kita sambung lah. Okey. Ni dapat gini. Okey, dapat yang kuning tu. Okey, alright. Yang ni dapat hitam tu. Okey, ni sambung yang ni pula. Okey, 7 tu. Okey, saya letak kala-kala supaya kita senang rujuk. Okey, ni saya letak warna hijau. Supaya senang kita nak merujuk. Bisa sebut warna tu, awak dapat tahu, dapat bayangkan yang mana. Okey, alright. So yang ini yang berwarna hijau. Okey. So sambung lagi tolak 7 dan sama dengan 2M. Okey, tengok Kang. Yang ini adalah yang kuasa. Kotak kuning. Yang ini yang ada huruf sahaja. Kotak biru. Yang ini yang ada huruf sahaja. Kotak biru. Yang ini yang ada nombor sahaja. Okey. Kotak hijau. Alright, sambung lagi. Okey, yang ini yang kotak hijau sahaja. Sebab nombor sahaja. Yang ini yang biru. Dia ada huruf nombor sahaja. Tak ada kuasa. Okey, sekarang kita tengok.
Susunan dia tunggang terbalik. Kiri kanan semua ada nombor. Dan dia ada pula 1 kuning, 3 biru dan 2 hijau. So dari segi ayatnya tu masih lagi tunggang terbalik. So pastikan dah kembang begini kita susun ikut ikut dia punya susunan dia. Yang pertama sekali adalah yang ada kuasa. Okey, sebiji ada tak puas salin balik lah. Okey, yang ini kita pindahkan ke sebelah kiri kerana apa? Kerana yang kuning itu sudah pun positif. Pindah ke belakang, jadi bila tambah jadilah tolak 2. Itu kena ingat. Bila semua pindah, kanan tinggallah sama dengan kosong. Okey, apa kita dapat tu? Okey, sekarang kita kumpulkan dia ikut tempat. Okey, yang kuning, yang biru, yang hijau dan sama dengan kosong. Okey, yang kuning tidak ada masalah. Satu je, salin balik je lah. Okey, yang biru dia ada tambah 2 tambah 2. Jadi tambah 4. Tolak 2. Maka jadilah M kuasa 2 tambah 2M. Okey, yang hijau pula dia ada 4 dengan 7. Simbol tak sama ikut simbol nombor yang besar. Jadi yang besar adalah simbol negatif. Ikut jawapan simbol negatif tu. Dan nombornya kita tolakkan. Jadi 7 tolak 4 tinggal 3. Lagu tu. Jadi pastikan ada 1 kuning, 1 biru, 1 hijau. Baru dapat markah yang pertama. Sebelum tu langsung tiada markah. Maksudnya tak tunjuk pun tak apa, tidak jejaskan markah kita. Okey, sampai sini apa kena buat? Ni, kita manfaatkanlah kalkulator kita, carilah jawapan dia terlebih dahulu. Okey. Daripada maklumat tu tengok, okey, A dia tak nampak huruf pun, tak 1. Sebab tak nampak huruf, tak 1. Yang kedua biru nampak 2, letak 2. Yang ketiga nampak negatif 3. Okey, masuk kita ikut itu. Jadi kalkulator kita mod EQN nombor 1, tekan sebelah kanan, tekan degree 2. Okey, masukkan A dia yang kuning 1 sama dengan. Yang biru 2 sama dengan. Yang ketiga negatif 3. Okey, tolak 3. Negatif 3 sama dengan. Dapat jawapan. 1 dengan negatif 3. Kalau kita bagi, yang pertama dia bagi 1. Okey, yang kedua dia bagi negatif 3. Okey, kalau kita bagi 2 jawapan. Tulislah jawapan kita. Okey, sebab gini saya copy paste dulu. Alright. Tulis gitu. Okey, jawapan kita huruf M. Mesti guna M. Jangan guna H. Guna H hilang muka free dua. Okey, so gitu. So, jawapan kita tadi ialah M dia adalah 1. Yang pertama tu. M 1. Okey. So, bila dia 1 sahaja, tidak ada pecahan, just salin balik sahaja. Kalau jawapan dia positif, dalam kurungan jadi negatif 1. Jadi, M tolak negatif 1. Yang kedua dia kata, M dia kata ialah negatif 3. Okey. Soalan kata, M dia ialah negatif 3. Bila dia negatif, dalam kurungan akan jadi positif 3. Dia bertukar simbol. Okey, siap. Dapatlah 2 markah situ. Total 6 markah. Macam tu je. Pastikan kita betul-betul mahir supaya kita dapat jawab soalan ini dengan mudah. Okey. Kita masih lagi di soalan-soalan yang berbentuk sangat mudah. Maksudnya soalan itu bentuk direct sahaja. Okay, alright. Okay. Nombor 3. Masih lagi soalan bentuk direct. Okay, cuma dia bentuk pecahan. Very easy, sangat senang. Langkah pertama ialah bila ada pecahan, pastikan yang di bawah ni, semua sekali ni dipindahkan ke sebelah kanan ataupun kiri lah. Yang ni ada sebelah kiri, maka pindahkan dia ke sebelah kanan. Tu langkah pertama kita. Jangan ada pecahan. Maksudnya ialah kita hilangkan pecahan dulu. Okey, hilangkan pecahan dulu. Tu syarat dia. Okey, hilangkan pecahan dengan kita darab silang. Gitu.
Ini kita kena buat. Tidak ada markah. Tetapi tak buat, tak dapat selesaikan. Okey, apa jadi? Yang kiri tu kekallah 3P kuasa 2. Okey, 3P kuasa 2. Okey, kemudian sambung lagi tambah 10P. Sama dengan. Okey, tulis tak apa. 3, okey. 2 tambah P, ada 2 huruf, buat kurungan. Gitu. Tak ada markah. Okey, alright. Langkah pertama ni tak ada markah. Okey, kemudian kita kena buat apa? Yang ni. Oleh sebab dia ada satu kurungan, kita hanya perlu darab masuk sahaja. Dia ada satu kurungan sahaja, maka dia ada 2 operasi sahaja. Yang ni lah. Operasi dia. Iaitu nombor yang di luar tu, kita darab sahaja dengan nombor yang di dalam. Macam tu. 2 kali pergerakan sahaja. Yang pertama, yang kedua. Okey, hanya ada 2 pergerakan sahaja. Yang pertama tu adalah yang merah tu. 3 kali 2, yang kedua 3 kali P. Kita kembangkan dapat apa? Okey, dapat macam ni. Okey, 3 kali 2 dapat 6. 3 kali P dapat 3P. Gitu. Kita kembangkan dulu dapat macam ni. Selepas tu kita tengok pula apa jadi. Susun ikut warna. Okey, yang ini warna kuning sebab dia ada kuasa 2. Yang ini warna biru sebab dia ada P sahaja. Yang ini pula warna hijau sebab dia ada nombor sahaja. Okey, yang ini pula dia ada biru sahaja sebab dia ada nombor sahaja. Okey, sekarang kita tengok kiri ada nombor, kanan ada nombor. So tak boleh nak buat bentuk am lagi. Jadi pastikan susun dulu. Apa nak buat? Oleh sebab yang kuning positif, maka yang di sebelah kanan dipindahkan ke sebelah kiri supaya kanan jadi kosong. So apa jadi kat situ? 3P, 10P salin balik sahaja. Okey, 3P ini bila kita pindahkan ke sebelah kiri, dia akan jadi operasi tolak. Kenapa tolak? Sebab yang asal tambah jadilah tolak. Simbol akan bertukar. Bila lepas sama dengan. Okey, yang hijau pun sama juga. Ada di kanan, pindah ke kiri, asalnya tambah, jadilah tolak. Gitu. Ni yang hijau. Okey, lepas tu apa jadi lagi? Apa jadi lagi? Okey, bila semua dipindahkan, maka kanan tinggal kosong. Okey, masih lagi belum selesai sebab dia ada 2 biru. Kita nak 1 biru saja. Selesaikan. Di sini simbolnya tak sama, ikut simbol nombor yang besar. Yang besar 10, ikut simbol dia, iaitu positif. Nombornya pula kita tolakkan. Jadi 10 tolak 3, tinggal 7. Ni habis. Sekarang ada 1 biru, 1 merah, 1 biru, 1 kuning, 1 biru, 1 hijau. Jadi, selesailah bentuk am. Nampak serba satu, dapatlah markah yang pertama. Kemudian, kita guna kalkulator, dapatkanlah jawapan dahulu. Okey. Sebelum tu, pastikan kita ada 2 kurungan ya. 1 yang ini, 1 yang ni lah. Mesti ada 2 kurungan. Wajib ada lah. Tak ada, hilang markah nanti. Tapi kita akan guna kereta untuk cari jawapan dulu. Pastikan kita ingat, jawapan kita adalah huruf P lah. Kalau kita sebab apa? Kalau kita akan bagi huruf X, jadi 2 jawapan. 1 P berapa, satu lagi lah P berapa. 2 jawapan. Okey. So apa kita nak buat? Cara sama lagu ini, macam ni cara dia sama. Okey. So dia punya bentuk am dia, kita ikutlah tu nombor dia. Okey. So yang pertama tu 3. 3. Yang kedua tu ialah 7. 7. Biru 7. Dan hijau negatif 6. Okay, so kita ambil kalkulator kita, just tekan saya dapat jawapan. Itu je. Tapi yang penting kita mahirlah keluarkan maklumat. Okay, berhati-hati bila kita tukar-menukar simbol-menimbol tu. Okay, so mod. Okay, mod 3 kali, EQN nombor 1, tekan sebelah kanan, degree 2, masuk A dia 3, B dia 7, C dia ada tolak negatif 6. Okay, dapat jawapan.
Yang pertama 0.66 tu. Tekan ABC. Dapat 2/3. Itu jawapan yang pertama. Lagu tu je. Okey, lepas tu kita buat apa lagi? Kita tekan sama dengan lagi. Okey. Dapat apa yang kedua iaitu -3. Okey, tulis sini -3. Ingat. Tapi sebelum buat jawapan ni, sebelum dapat 2 markah ni, pastikan dulu kita tulis kurungan ini. Bila ada pecahan yang di bawah letak sebelah huruf. So 2P. Jawapan positif, kurungan bertukar. Negatif. Itu yang pertama. Yang kedua, P3. Okey, tak ada huruf, tak ada per. P sahaja. Jawapan negatif sini jadi positif. Positif apa? 3. Tutup kurungan. Siap. Dapatlah markah yang kedua, yang ketiga dan yang keempat. Itu saja. Okey. Yang penting, tulis ke bentuk am. Kemudian selesaikan guna kalkulator, dapatkan jawapan dahulu. Kemudian baru tulis dia punya kurungan. Pastikan kurungan sentiasa berada di atas. Buat di bawah, hilang markah. Cuma ya 1, 2. Okay, alright. Begini ya. So, kalau ni ingatan lah, ingatan. Ni sebagai ingatan sahaja. Kalau kita buat macam ni. Okay. Kita buat macam ni. Okay. Dia punya soalan macam ni. Sama. Dia punya soalan dia sama gini. Okay. Dapat 1 markah. Betul? Tentu tak ada salah. Okay. Persoalan dia gini. 1 markah dapat. Sama. Okay. Alright. Ni sebagai ingatannya. Takut kita buat. Saya kena ingatkan dulu. Okay. So, ia ini. Kalau bentuknya macam ini. Okay. Ini makan dapat satu. Bila kita gunakan kereta. Okay. Kita gunakan kereta. Okay. Gunakan kereta. Okay. Dapatlah 2 jawapan. Kalkulator. Okay. Dapat jawapan. Okay. Kita pun tulis jawapan dulu. Tulis jawapan dulu. Yang pertama kita kata. Okay. Kita pandai ni. Kita pun tulis jawapan dulu. Tulis jawapan. Yang pertama kita. Okay. Kita jawapan. P dia adalah yang ni. Kita buat macam tu. Bila gini. Dapat jawapan gitu. Kemudian. Kita tulis bawah tu. Kita buat kurungan. Okay, ni sorry. Okay, dapat jawapan itu -3. Okay, kemudian kita pun buatlah dia punya kurungan. Okay, gitu. Alright, kita buat yang ni. Maksudnya kita buat jawapan dahulu, baru kita buat dia punya working. Okay. Kalau kita buat macam ni, daripada 4 markah, paling tinggi kita akan dapat 2 markah sahaja. Iaitu markah dekat bentuk am dengan markah dekat kurungan ni saja. Jawapan tiada markah. Yang ni markah dapat apa? Markah dapat tapi markah DL. Dilihat. Kita tengok saja. Tak boleh bagi markah sebab jawapan mesti berada di bawah jalan kerja. Terbalik hilang markah. Percuma je 2. Rugilah. Alright, tu ingat ingatan. Okay, jangan terbalik. Okey, soalan. Okey, cikgu P sama dengan 2/3, cikgu P 2P dan sebagainya 3P. Okey, set boleh ya. Takut sesat tulis. Okey, alright. So jawapan set dulu. Okey, jawapan dia. Okey, jawapannya 2/3. Okey, alright. Okey. 2/3 jadi 3 sini, 2 sini. Okey, thank you yang tegur. Alright. Okey. Settle Okey, tu ingat. Tu yang pertama lah. Okey. Dan yang keempat, masih lagi soalan berbentuk direct ni. Walaupun dia ada pecahan apa semua, dia masih lagi soalan bentuk direct. Okey, alright. Tapi di sini masih lagi ada pecahan. So, apa kita kena buat? Semua nombor di bawah tu, kita pindah ke tepi. Pastikan hilang pecahan dulu. Dan oleh sebab di sini ada 2 nombor, dua pecahan, huruf dengan nombor, maka betterlah kita kurungkan dia. So, langkah pertama kita, yang di atas tak buat apa-apa. Kita salin balik sajalah. Okay? Yang di atas tak buat apa-apa, kita salin balik saja, jangan risaulah. Okay? So, tadi 3V, kurungan. Okay, kurungan. Okay, 2V tolak 1, itu sebelah atas, sama dengan. Okay, sama dengan. Okay, 4 pindah ke kanan.
Darab dengan, okey, yang merah tu kita kurungkan juga, jadilah V tambah 5. So itu. Okey, di sini kita ada satu kurungan sahaja. Yang ni pun kita ada satu kurungan sahaja. Maka apa kita kena buat? Just darab masuk sahaja untuk kedua-duanya. Yang kuning tu darab masuk. Yang hijau biru tu darab masuk sahaja. Okey? Masih belum lagi dapat markah yang pertama pun. Sebab markah pertama adalah bentuk am. So yang kuning tu merah. Jadilah 6 V kuasa 2. Okey, yang kedua biru. Jadilah tolak 3V sebab simbol tak sama. Sama dengan 4 kali V. Jadilah 4V. Simbol sama. Okey, 4 dengan 5. Jadilah 20. Sebab simbol sama, darab gitu. Okey, di sini kita tengok apa jadi. Nampak adalah, okey, adalah kotak kuning. Adalah kotak biru sini. Okey, ada sama dengan kotak biru lagi sekali. Kotak hijau pun ada sekali sini. Okey, di sini kita lihat kiri kanan ada nombor. So, dia belum bentuk am lagi. Okey, susunlah. Pertama kuning. Okey, oleh sebab 6X, 6V itu sudah positif. Maka yang sebelah kanan ni kita akan pindahkan ke sebelah kiri. Okey, yang kanan ni pindah ke sebelah kiri supaya jadilah dia positif yang warna kuning tu. Okay, alright. So, apa jadi? Tolak 3V kali tolak 4. Okay, tolak 4. Sebab kita pindahkan 4 tu. 4 positif jadi negatif. Okay, bila semua pindah, okay. 20 pindah. Asal positif, jadilah negatif. Okay. So, tolak 20 bila semua dah dipindahkan, maka kanan tinggal kosong. Tapi sini nampak ada 2 biru pula. Maksudnya belum bentuk am lagi. Selesaikan lagi. So, 6 ni. Simbol sama ikut simbol nombor tambah. 3 tambah 4 dapat 7. Okay, selesai ni. Sekarang kita ada serba 1, maka baru dapat markah yang pertama. Tu markah pertama. Atas tu buat pilah panjang macam pun. Tidak ada markah. Bila dah ada bentuk gini, kita pun manfaatkanlah kalkulator kita tu. Sama cara. Okay. Bagi yang tak tahu, selepas dah guna tu, pastikan awak shift mod. Okay. Shift mod. Tekan nombor 3 sama dengan. Pastikan kita clearkan dulu. Nanti kan awak kata, kata silap pula. Sebab dulu pernah anak murid saya pinjamkan kereta. Selama ni tak pernah bawa kereta. Tiba-tiba hari exam, trial. Dia pinjam kereta saya. Sebab dia tak apa. Habis exam, dia bagi saya. Kata, cikgu, kalkulator cikgu rosak. Sebenarnya dia tak reset apa yang dia dah masukkan. So dia tak resetkan, maka tak boleh guna kereta kita tu. So tak tahulah sama ada kereta tu bodoh ataupun dia bodoh lah. Alright, so pastikan kita pandai untuk mereset balik kalkulator kita. Okay, tekan shift mod nombor 3. Okay, pastikan kita tekan shift mod dan nombor 3. Sama dengan. Okay, mod 3 kali. Ikut nombor 1, tekanlah degree 2. Okey, A yang kuning iaitu 6. Okey, masukkanlah 6 dalam tu. Okay, A dia 6, B dia negatif 7. B dia negatif 7. C dia adalah negatif 20. Okey, pastikan kita masuk betul-betul ikut dia punya nombor, dia punya simbol. Tolak negatif. Okey, so kita gunakan kita masukkan nilai tersebut. Makanya A6, B negatif 7, C negatif 20. Dapat jawapan. Yang pertama 25 sama macam tadi ya. Jawapan kita tidak boleh bentuk pecahan, perpuluhan ataupun pecahan wajar. Mesti dapat bentuk pecahan tak wajar. Tekan shift ABC. Dapat 52. Pastikan begitu. Okay, dan soalan kata dia guna huruf V, pastikan jawapan kita pun guna huruf V. Sebab kita akan bagi huruf X sahaja. Yang pertama dia kata ialah 5/2. Tulis 5/2. Okay, kemudian
Yang kedua tekan sama dengan lagi, dapat jawapan 1.3. Tekan shift ABC. Negatif 4/3. Lagu tu. Bapak senang. Okay, alright. Ni akan dapat negatif 4/3. 4/3. Begitu. Lepas tu apa kena buat? Oleh sebab dia ada bentuk pecah. Okey, ini jawapan dia. Oleh sebab dia ada bentuk pecahan, pastikanlah bentuk pecahannya sama, benda dia sama je, cara dia sama je. Sebelum jawapan, pastikan ada kurungan, ada pecahan yang di bawah letak di tepi huruf. 2V. Jawapan positif jadi negatif 5. Okey, tak 3 di kiri, jawapan negatif jadi positif. Positif 4. Okey, selesaikan. Baru dapat markah penuh 4. Okey, alright. Ini soalan-soalan yang kalau keluar bentuk direct, alhamdulillah. Boleh buat macam ni lah cara dia. Okey, alright. Yang atas-atas ni tak ada markah pun, tapi tak tunjuk, tak dapat jawapan. Sedangkan yang wajib tunjuk cuma yang ini saja. Bentuk ada kurungan dan ada jawapan. Itu saja. Step yang kita patut tunjuk. Yang atas ni tak tunjuk pun tak apa, tak hilang markah. Tapi kalau tak tunjuk, tak dapat cari jawapan yang seterusnya. Jadi nak tak nak, terpaksalah juga ditunjukkan serba sedikit. Okey. Tapi sekarang ni kita kata soalan format baru KSSM ni, dia soalan banyak berbentuk kebat. Ayat-ayat panjang, dalam bentuk raja, bentuk cerita, bentuk simbol, bentuk jadual dan sebagainya. Okey. Contoh nombor 5. Soalan berbentuk gambar raja. Okey. Dia kata sebuah poster berbentuk segi 4. Clue kata poster berbentuk segi 4 tepat. Ni maklumat yang pertama yang kita kena tahu. Dia bentuk segi 4 tepat. Yang kedua dia kata apa? Keluasannya ialah 494. Ini maklumat yang kedua, dia kata luas poster itu ialah ini. Okey. Bila kita buat macam ni, kita baca ni, okey, kita pun tahu. Kita diberikan maklumat luas. So, kalau kita mahir, kita pun tahulah ini adalah sebuah segi 4 tepat. Dia bagi maklumat tentang luas. Bila luas, formulanya ialah panjang darab lebar. Kita pun tahu itu. Jadi untuk luas sama dengan panjang darab lebar. Bolehlah buat macam tu, tak ada salah. Okey, masuk maklumat. Luas dia berapa? Luas dia 494. Soalan bagi tahu. Okey, itu benda dia. Soalan bagi tahu dia kata dia punya luas 494. Dia punya panjang yang ini. Tak, sini panjang. Didarabkan dengan lebar. Lebarnya yang ini. Gitu ya. Senang ke? Okay, right? Dan oleh sebab dia ada 2 kurungan. Okay. 2 kurungan. Maka akan adalah 4 pergerakan. Okay. Pergerakan macam mana? Yang macam ni lah. Kita buat tadi dah. Yang ni. Okay. Ada 4 pergerakan je. So yang pertama adalah nombor yang tu lah nah. Okay, alright. Saya buat colour sikit. Okay, yang ni saya buat colour sikit. Okay, colour pink, colour hitam. Okay, yang ni colour hijau. Dan ini pula colour. Nak buat colour apa ha? Okay, kita buat colour. Okay, merah. Betul merah. Okay, orang gini. Oleh sebab ada 2 kurungan, maka kena ada 4 pergerakan ini. Sama untuk semua benda. Okey, untuk yang merah, okey, 494 salin balik, tak ada salah. Okey. 7x kali 4x, 28x kuasa 2. Tu soalan bagi tahu. Okey, ada kuasa 2. Ini kotak bentuk kuning. Yang ni nombor saja, kotak bentuk biru. Sorry, nombor hijau. Okey, yang kedua biru, 7x kali darab 3. Okey, simbol sama, positif. Tambah 21x. Untuk yang biru. Okey, ada biru sini. Yang ketiga, gasa hijau. Simbol tak sama, tolak. Tolak. Nak tolak apa?
2 kali 4, 8. 8X. Okey, biru juga. Sebab dia ada huruf sahaja. Yang ketiga yang kuning tu, simbol tak sama, tolak 2 kali 3, dapat 6. Okey, dapat gitu. Okey, sekarang tengok. Sekarang tengok, kiri kanan ada hijau. Biru pun ada 2. Jadi ini bermaksud jawapan kita belum lagi bentuk am. Belum ada markah lagi pun. Jadi apa kena buat? Tengok yang kuning. Oleh sebab kuning dah positif, makanya yang hijau di kiri tu kita pindahkan ke sebelah kanan supaya jadi positif yang kuning tu. So, yang ini salin balik sahaja mula-mula. Okay, tak ada markah lagi ni. Tak ada markah lagi. Kemudian yang 494 dipindahkan, maka jadilah. Okay, maka jadilah. Okay, tolak 494. Okay, bila semua pindah, maka tinggallah sama dengan kosong. Maksudnya sini ada 1 kuning, 2 biru, 2 hijau. Belum lagi bentuk am. Bentuk am mestilah serba satu warna, kuning, biru, hijau. Okey, yang kuning tak ada masalah, salin balik saja. Dapat 28. Okay, salin balik dia. Okey, biru. Simbol tak sama, ikut simbol yang besar. Positif. Nombor ni tolak. Jadi 21 tolak 8, tinggal 13. Okey, tinggal 13 sini. X. So, ni habis. Okey, yang hijau pula simbol sama. Ikut simbol. Nombor tambahkan. Jadi 494 tambah dengan tu, jadilah 500. Jadilah 500. Okey, jadi 500 sini. Okey, sekarang kita ada serba satu, kuning, biru, hijau. Dan dah dapat begini, kita manfaatkanlah kalkulator kita. Okey, selesaikan. Step sama. Okay, step sama saja. Okey, A dia 28. B dia 13. Positif. Okey, dan C dia negatif 500. Okey, tu maklumat yang kita dapat lah. Okey, so kita gunakan kita guna untuk Jepun tu, carilah jawapan dahulu. Model-model gitu, okey. Model-model gitu 3 kali. EQN nombor 1. Degree 2. Okey, masuk A dia 28. Sama dengan B dia 13. Sama dengan C dia negatif 500. Okey, sama dengan. Dapat jawapan. X dia ialah 4 dengan begini. Tekan Shift ABC. Okey. Dapatlah 2 jawapan. Yang pertama dapat jawapan dia ialah, okey, kita guna huruf X lah. Okey. Yang pertama X dia ialah 4. Tu dia 4. Tak apa, ikut soalan. Yang kedua dia kata X kita ialah, okey, negatif 12528. 125 dengan 28. Okey, gini. Satu positif, satu negatif. Okey, soalan ini melibatkan luas. Ada panjang, ada lebar. Kita kena ingat. Bila ada panjang lebar, panjang dan lebar, dia tidak boleh bernilai negatif. Tulislah kat sini, abaikan. Kita ambil yang positif saja sebab ukuran panjang, pendek, berat, umur semua tidak boleh ada negatif. Okey, selesai itu. Okey, yang kedua, soalan untuk kebat. Segulung ribbon sepanjang 1.15 meter. Ni maklumat kata ribbon panjangnya adalah 1.15 meter. Maklumat beri dekat sini. Okey, dia guna untuk apa ni kata? Untuk dilekat di sekeliling poster. Dia kata nak lekat di sekeliling poster. Bila sebut sekeliling poster, bermaksud dia adalah mencari perimeter. Sebab sekeliling ni lah cari perimeter. Itu clue dia.
Mesti pandai mencari clue. Apakah benda yang nak dicari oleh soalan tersebut? Dia nak perimeter. Okey. Dan soalan minta apa pula? Soalan kata hitung. Sebut hitung, mesti ada working. Nak hitung apa? Dia kata baki ribbon. Dia nak ribbon tu tinggal berapa lagi selepas dibalut semua benda tu. Okey. Dia nak dalam cm. Ini sangat penting. Jawapan dia nak mesti dalam cm. Sedangkan maklumat bagi tadi adalah tentang meter. Ni hati-hati sini ya. Dia bagi meter, so cari dalam cm. Jadi, untuk memudahkan kerja kita, langkah pertama adalah tengok, berapakah panjang ribbon? Tukar kepada cm, jadi 1.15 meter kepada cm, kita akan darabkan dengan 100. Maka dapatlah 115 cm. Inilah panjang ribbon. Berapa pula keliling benda ni? Berapa pula keliling benda ni? Okay. Untuk yang ini, bila kita nak selesaikan nanti, kita kata apa? Kita kata X kita adalah 4. Yang ni kita ambil 4. Kita ambil yang ni sebab apa? Sebab dia positif. Okey, gantilah sini. X dia 4. Ganti je tak apa. Okey, mana datang yang ni? Daripada soalan A tadi. Yang ni pun sama juga. 4. Okey, maka dapatlah dekat sini. Okey, dapat kat sini. Okey, yang ni 7 kali 4, 28. Tolak 2 sama dengan 26. Inilah dia punya panjang. Okey, untuk lebarnya pula. Untuk yang lebarnya pula, dia kata 4 kali 4, 16. Tambah 3, dapat 19. Itu yang soalan bagi tahu dan kita kena cari. Dia kata, dia apa kata? Di pasar ribbon, keliling dia. Maksudnya macam ni. Keliling pasar ribbon. Bila keliling begini, maksudnya ada 2 panjang, 2 lebar. Bermaksud dia mencari perimeter. Okay, perimeter. Jadi perimeter ni dia punya clue dia ialah ada 2 panjang. Okay, so perimeter dia ada 2 panjang. Panjang dia ada 2. Yang pertama ialah 26, panjang dia, campur dengan 2 lebar, kiri kanan. 19. 19. Berapa panjang perimeter dia? Selesaikan je lah. Kalkulator mari. So, Shimot dulu yang lupa. 2 kali 26 tambah dengan 2 kali dengan 19, maka dapat jawapan 90 cm. Alright. 90 cm. Right. Tengok soalan. 90. Thank you Nur Batrisha. Alright. So, itu. Keliling ni dia akan pasang sepanjang 90 cm. Jadi, berapakah baki yang tinggal? Jadi, last sekali, baki yang tinggal, tolak je lah. Tolak je lah. Yang dia ada 115. Tolak dengan 90 yang dia nak guna. Tinggallah baki lagi. Itu saja. Tak payah tulis cm pun tak apa, tak ada hal, je. Jadi last kali 115 tu ditolak dengan 90, maka bakinya ada sebanyak 25 cm lagi. Siap. Itu yang kerja dia. So kat sini apa kita nak cari? Mula-mula kita cari yang ni lah. Nampak pandai cari perimeter, maka dapat 1 markah sini. Yang kedua ialah nampak jawapan akhir tu, markah yang kedua lah. Selesai. 2 markah. Alright. Itu soalan bentuk pertama, berbentuk ada gambar rajah. Contoh lagi. Yang ni. Berbentuk gambar rajah juga. Dia ada bentuk gambar rajah, jadual, ayat panjang dan sebagainya. Ini contoh dia ada bentuk gambar rajah. Alright? Yang ini dia kata apa? Dia kata satu iklan berkenaan dengan harga sepasang jersey. Iklan harga bagi sepasang jersey.
ini maklumat pertama kata. Senjata tu dijual di atas talian dan semua urusan adalah secara pos. Okay? Penghantaran adalah secara pos. Ini maklumat awal. Okay? Orang tu berniaga secara online dan hantar barang guna pos sahaja. Okay, di mana dia kata untuk sepasang baju ini harganya adalah RM9X tolak 2. Ini harga bagi satu pasang baju sahaja. Okay. Ini apa dia kata pula? Okay, Cik Alia ni. Dia beli 5X pasang jersey yang sama saiz. Ini maklumat yang sangat penting. Dia beli sebanyak 15 pasang baju jersey. Okay. Dan dia kata dia bayar RM1,200 untuk keseluruhan kos jersey itu termasuk 1250 kosnya lagi. Ini maklumat yang sangat penting dan kita kena pandai mengeluarkan maklumat dalam bentuk ayat matematik. Okay. Dan soalan kata apa? Hitung harga bagi sepasang baju. Biasa je ni. Berapa harga baju ni tu tak tahu. Okay ni. Semua kalam soalan ni adalah kan. Macam mana kita tukarkan ayat merah dan biru itu menjadikan dia sebagai satu ayat yang sama. Ayat yang panjang boleh dapat bentuk kuadratik. Okey, yang biru tu dia kata dia bayar. Okey. 1,500 tu ialah yang dia bayar. Ini maklumat. Okey. Dia bayar. Okey, iaitu harga semua baju dan termasuk dengan pos. Itu kena ingat. Okey. Jadi berapakah yang dia bayar? 1,500. Berapakah harga bagi sepasang baju? Sepasang baju berharga, okey, berharga 9X tambah tolak 2. Itu harga bagi sehelai sepasang baju. Ini maklumat dia. Kemudian darab dengan berapa banyak dia beli? Dia beli sebanyak 5X. Darab dengan 5X. Tak tang ni, buat gitu. Okay, alright. So, harga sepasang darab dengan jumlah yang dia beli. Okay, kemudian dia kata apa lagi? Campur dengan pos. Pos berapa? 125. Soalan bagi tahu. Okay, soalan bagi tahu dia kata yang pos ni adalah RM125. Okay, nampak di situ ada kurungan. Kembangkan dulu. Di 1,500 sama dengan, okay. Okay, kalau nak share jawapan kat grup boleh ya, tak salah. Okay je. Cikgu sebelum tu harga semua baju. Okay. Yang itu, okay, dia kata itu, dia bayar 1,200 untuk kos baju termasuk 1,500. Itu yang kena faham betul tu. Okay. 1,500 tu termasuk dengan harga pos. Okay, alright. Bukan dia kata sejumlah RM1,200 kos keseluruhan dan dia kata dan 125 kos pos. Sebut dan dia terpisah. Tapi dia kata termasuk. Maksudnya 1,500 tu termasuk dah sekali dengan harga pos. Jadi faham itu betul. Alright? Okay, thank you yang bertanya. Okay, so kali ni kita kembangkan ni. Kita kembangkan yang ini, dia kata apa tang tu? Okay, dia kata 9 kali dengan 5X dapat 45. X kuasa 2. Okay, jadi ini bentuk apa ni? Bentuk yang warna kuning. Sebab dia ada kuasa 2. Okay, yang ni yang ada kuasa 2 warna kuning. Yang ini yang nombor saja warna hijau. Lepas tu masuk lagi. Okay, negatif 2 kali 5X. Tolak dengan. Okay, tolak dengan 10X. Okay, yang ini pula warnanya biru. Sebab dia ada huruf saja. Okay, tambah dengan 125. Nombor saja hijau. Okay, biru, kuning, biru, hijau. Hijau, kuning, biru, hijau. Ada 2 hijau. Kiri kanan. Kumpulkan. Oleh sebab kuning dah positif, maka dia dikekalkan di sebelah depan lah. Okay, ini maksud yang 1,500 tu dipindah ke kiri. Bila pindah ke kiri,
Jadilah tolak 1,500. Okey, pastikan kita mahir betul supaya kita tidak silap. Bila semua pindah, tinggallah kosong kat depan. Okey, next seterusnya. Okey, saya soalan saya tanya ya. Okey, alright. Dari mana dapat 10? Okey. 1,500 tu dapat daripada oh, oh, 1,500. Allahu Akbar, sorry. 1,200. Okey, 1,200, sorry. Terima kasih yang bertanya. Okey, 1,200. Okey, so 1,200 ni pindah ke sana, jadilah negatif 1,200. Okey, masih ada 2 hijau, selesaikan. Okey, selesaikan. Simbol tak sama, ikut yang besar. Tolak. Nombornya akan ditambahkan. 1,200 tolak 25 tu. Okey. 1,200. Okey, macam ni. 125 ditolakkan dengan 1,200, maka dapat dari situ 1075. 1075. Okey. Alright. Dapat markah 1 sebab apa? Ada kuning, biru, hijau. Okey. Kemudian, sekejap lagi, kau ada soalan lagi. Cikgu Cikgu. hilang. Okey, alright. Screen, cikgu. Okey, alright. Okey. Sekejap lagi ya. Okey, alright. Okey, alright. Balik. Okey, sekarang tengok. Kuning, hijau, biru tu dah serba satu. Okey, dapatlah satu makanan pertama. Okey, dan di sini gunalah kesempatan kita kalkulator macam biasa, yang ni carilah jawapan dahulu. A dia 45, letak 45. B dia negatif 10. Okey, tolak negatif 10. Tak ada salah. Okey, tolak negatif. C dia ialah negatif 1075. Okey. Gunakan kalkulator, carilah jawapan dahulu. Jangan risau apa-apa. Masukkan sahaja. Okey, ikut nombor tersebut. Jadi, mod macam biasa ni, mod 3 kali. EQN nombor 1. Okey, kemudian unknown kita tukar dengan degree 2. Okey, 45. Okey, 45 sama dengan negatif 10 sama dengan negatif 1075. Okey, dapat jawapan. Yang pertama, X dia adalah 5. X 5. Dan yang kedua ialah X dia ialah begini. Tak apa, shift ABC. Dapat jawapan negatif 43/9. Tulis lagi tu tak apa. Okey, sini kau dapat negatif 43/9. Tulislah tak apa, ikut je. Pastikan pecahan tidak wajar. 43/9. Negatif. Okey, dan walaupun jawapan dapat negatif begitu, pecahan begitu, nak tulis jawapan ke sini, pastikan dia ada. Okey, jawapan kita sama macam ni, sama. Oh, ni setinggal satu ayat. Sorry. Ni tertinggal ayat ni. Rugi dah sini ya. Sini satu ayat tertinggal. Sorry. Okey, ni. Tinggal. Okey, untuk yang di sini, tak ada siapa tegur tadi. Okey. So, jadi X ialah jawapan positif, ini negatif. Ada pecahan di bawah, tak tepi ni 28. X. Okey, jawapan negatif, positif 125. Okey, pastikan dia ada dah untuk markah. Okey, so markah dia yang pertama sini, yang kedua sini, 3, 4 sini. Okey, alright. Kemudian sini pula markah dah bagi tadi. Okey, so yang ni pula. Okey, dah dapat dah bentuk arm tu. Tekan kita cari jawapan dahulu. Dapat gini. Tak tukar sini 4 dengan ini. Okey, ada apa-apa. Sekejap ya. Okey, alright. Okey, nanti saya ubah-ubah lah. Tak perasan ni. Tak ubah sebab kita copy paste kan. Okey. Alright. Okey, soalan nak saya tanya. Okey, tak ada. Okey, alright. Seterusnya tengok. Yang ni. Okey. Sampai sini. Okey. Jawapannya kita tadi ialah yang pertama adalah X sama dengan. Okey, X sama dengan. Ya Allah. Kacau tu.
Okey, yang pertama X sama dengan, okey, 5. Yang kedua ialah X sama dengan negatif 49, okey. X sama dengan negatif 49, 43/9. Salin je tak apa, salin je. Tapi pastikan sebelum kita buat begini, jawapan ni, pastikan ada yang ini. Tak ada yang ni, rugi hilang 2 markah. Sangat merugikan. Okey. Yang ini wajib tunjuk. Okey. So, di sini apa kena kita buat? Oleh sebab dia X tu 5, ni tadi tolak 5. Ada pecahan yang di bawah letak tepi huruf. Jadilah 9X. Jawapan negatif jadi positif 43. Okey, cuma kat sini cakap awal-awal tadi ya. Yang kurungan ni bila dikembangkan mesti sama macam dekat atas. Okey, tapi dekat situ kalau 45 kali 9 dapat 9x square. Okey, ni yang artinya yang ini bila kita darabkan kita akan dapat 9x square. Sedangkan di atas tulis 45x square. Tak samalah. Jadi sebelum ada yang ni kita permudahkan dulu dengan permudahkan dulu dengan kenapa soalannya A tak boleh dikurungkan? A tak boleh dikurungkan. A, mana A? A mana tak kurungkan? Kenapa soalan A tak perlu kurungan? Soalan A. Yang ni ke tadi? Yang mana yang tak perlukan kurungan tu? Sekejap ya. Saya sekali. Kenapa soalan A tak perlu kurungan? A yang mana? Okey? A yang mana tak perlu kurungan tu? Nanti explainkan yang bertanya tu. Silap. Okey, alright. Okey, settle. Okey, alright. Okey, kemudian selesaikan. Okey. Tu itu. Oleh sebab di sini 9 kali 9x akan dapat 9x kuasa 2. Okey. Ni akan dapat 9x kuasa 2. Kita kembangkan akan dapat begini. Okey. Jadi kita kena pastikan sebelum kurungan tu pastikan dapat nombor begini. Untuk dapatkan yang ini bermaksud 45 ni kena bahagikan dengan 5. 45 bagi 9 dapat 5. Semua nombor ini dikecilkan dengan angka 5. Jadi 45 bahagi 5 dapat 9. 10 bahagi 5 dapat 2. Yang ini bahagi 5. 5 kali 2 10. 5 kali 1 5 kali 5 lagi. Okey, yang ini wajib tunjuk walaupun dia tiada markah. Sebab syarat penandaan SPM yang dalam kurungan bila didarabkan mesti sama macam dekat atas. Tu. Tak sama, hilang markah 1. Rugilah kan. Okey, pastikan pecahan ini yang bentuk ni sentiasa dalam keadaan sentiasa dalam keadaan nombor positif dan juga sentiasa yang paling ringkas. Okey, sentiasa positif. Yang kuasa 2 tu sentiasa positif dan yang bentuk am tu pula sentiasa dalam sebutan yang terringkas sekali. Ini dua benda yang kita kena beri perhatian yang serius lah. Okey, sebab apa? Sebab tak serius yang ni, kita akan kehilangan 2 markah percuma tu. Walaupun kita pandai, kita faham maksudnya. Tapi kalau kita silap itu, kita hilang 2 markah free sajalah. Rugilah. Tidak ada markah kesian dalam SPM kita. Itu kena ingat. Okey, selesai gitu, dapat ini. Dan lagi sekali. Lagi sekali. Di sini, tulislah kat sini, abaikan. Kenapa tulis abaikan? Kerana harga barang tidak ada yang negatif. Kalau harga negatif, saya pun nak beli. Sebab sangat murah, negatif harga dia. So, kita ambil yang ni saja. Alright. Tapi di sini pun belum siap sebab baru dapat 4 markah. Sedangkan dia 5 markah. Kenapa pula? Sebab yang kita cari ni X. Yang soalan minta ialah hitung harga sepasang baju. Tu. Soalan minta harga sepasang baju. Yang kita cari tu baru cari nilai X.
Jadi last kena sambung lagi. Okey, kena sambung lagi satu step lagi yang terakhir tu. Okey, harga sepasang baju sama dengan yang jadi. Ni yang jadi. Ambil yang ni, gantikanlah X tersebut dengan 5. Gitu. Gantikan X tu dengan 5. Kerana nilai X ni adalah 5. Macam tu. Okey? Ganti gitu. Gantikan X tu dengan angka 5. Sebab apa angka 5? Dapat daripada yang itulah yang kat jawapan kita tu. Okey, gantikan X kita tu dengan yang ini. Datang daripada yang ni, datang daripada yang ini. Dan bagilah jawapan akhir sekali sama dengan harga sepasang baju ialah RM43. RM tak tulis pun tak apa, tak ada masalah. Yang penting ada jawapan yang ini. Dah siap dah jawapan kita. Okey. Baru dapat 5 markah. Kalau tidak dapat 4 markah sahaja. Okey, alright. So soalan topik ni sangat penting dan simple sebenarnya kalau kita faham dia punya konsep. Cikgu kalau tak tulis abaikan jika salah ke? Okey. Kalau tak tulis jawapan itu, daripada 2 markah akan dapat 1 sahaja. Okey, dia tak hilang markah langsung. Akan dapat markah 1. Sebab apa? Sebab kita kan ni, X itu merujuk kepada harga. Harga tidak ada jawapan negatif. Kalau kita tak tulis itu, kena bagi dua jawapan. Satu yang gunakan X5, satu lagi guna X49 negatif ni. Okay, jadi untuk ingatan kalau kita berkaitan dengan tinggi, umur, harga, berat. Okay, kalau kata negatif, okay, bilangan buku ke, jangan ada negatif. Okay, ada negatif tuliskan abaikan. Tak tulis risiko hilang markah 1. Kita kena hati-hati ya. Okey, itu bab yang pertama berkaitan dengan tajuk kuadratik. Okay, tajuk yang kalau dulu zaman kami cikgu-cikgu pasti masuk dalam soalan kita soalan nombor 3. Dan markahnya 4 ataupun 5. Tapi zaman awak ni kadang-kadang masuk, kadang-kadang tak. Okay, alright. Yang baru-baru ni SPM kita masuk bahagian C. Okay, alright. So dia boleh masuk dalam bahagian A, B atau C. Kalau bahagian A, markah paling tinggi 6 lah. Kalau bahagian B, markah antara 7 sampai 12. Maksudnya kena pecah jawapan soalan A, soalan B lah. Okey, kalau bahagian C, dia markah dia antara 2 sampai 4 sahaja. Okey, alright. Settle bab yang pertama ni. Ada nak tanya? Okey. Jadi untuk bab ni, pastikan. Okey. Untuk SPM 25 ni, saya jangka lah. Okey. Untuk SPM, okey, untuk trial lah. Okey, untuk PPT, okey, untuk trial. Okey. Okey, jadi sudah pasti akan masuk. Okey, ini sudah pasti masuk. Tapi SPM kita sejangka tahun ni lah. Dijangka, okey, jangka akan masuk dalam bahagian A. Maksudnya markah antara 2 sampai 6. Ini jangkaan saya. Tahun lepas saya target masuk, alhamdulillah masuklah. Okey, alright. Okey, tahun lepas saya target masuk dalam bentuk Rajah. Tahun ni pun saya jangka akan masuk dalam, tahun ni pula saya jangka akan setengah target Cikgu Azman. Okey. Tahun lepas, okey, untuk saya baru-baru ni, saya target masuk kuadratik, okey, berbentuk maklumat info rajah. So yang keluar hari tu, macam mana soalan dia? Yang berbentuk rajah ni. Rajah. Tepat dekat saya masuk. Baru-baru ni lah. Okey. So, make sure banyakkan latihan. Okey, tahun ni sejangka soalan ni akan masuk bahagian A, sejangka masuk daripada soalan bentuk macam mana? Daripada soalan berbentuk, soalan berbentuk petikan ayat. Okey. Soalan berbentuk petikan ayat. Maksudnya dia bagi maklumat dalam bentuk ayat panjang. Kita kena pandai keluarkan maklumat. Okey, petikan ayat panjang lah, ayat panjang. Okey. Ataupun bentuk jadual. Antara dua tu lah. Tapi saya bentuk gini. Okay, alright? Okay, settle bab yang pertama. Sekarang kita masuk bab yang kedua. Okay.
Settle bab yang pertama. Sekarang saya nak masuk pula bab yang kedua. Okey,